Sabah pernah berubah hanya dalam semalam, bukan melalui pilihan rakyat, tetapi melalui satu langkah politik yang mengejutkan. Politik katak bukan sekadar istilah politik biasa, ia adalah simbol pergolakan yang telah menguji asas demokrasi negeri ini. Bagaimana enam adun mampu mengubah masa depan Sabah? Apakah ini hanya soal kuasa atau sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di sebalik tabir politik negeri? Saksikan pendedahan penuh yang akan mengungkap rahasia di sebalik peristiwa yang menggoncang Sabah. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kami bawakan satu berita yang dipetik daripada Sabah Gazette bertajuk Politik Katak, Dukungan Warisan Musnahkan Demokrasi Suhaimi. Sandakan Ketua Peneraman UMNO Negeri Sabah, Datuk Suhaimi Nasir, menegaskan bahawa kestabilan politik merupakan asas utama kepada kemakmuran rakyat. Namun, ketika Parti Warisan menerajui kerajaan negeri, Sabah menyaksikan tempoh paling tidak stabil dalam sejarahnya. Menurut beliau, kerajaan warisan yang terbentuk pada 2018 bukan hasil mandat rakyat sebenar, tetapi berpunca daripada tindakan 6 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Barisan Nasional BN yang melompat parti. Kerajaan yang lahir daripada pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Warisan tumbang dengan cara yang sama akibat budaya lompat parti yang mereka sendiri mulakan, katanya dalam satu kenyataan semalam. Suhaimi yang juga ahli Parlimen Libaran berkata, budaya politik sedemikian bukan sahaja mencemar sistem demokrasi, malah menghancurkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan politik negeri. Inilah wajah sebenar politik warisan, iaitu penuh helah, tanpa prinsip dan sanggup menggadai kepercayaan rakyat demi kuasa sementara. Sabah tidak boleh lagi dijadikan pentas politik katak. Cukuplah rakyat menjadi mangsa kerakusan kuasa warisan. Hanya kerajaan yang stabil dan berprinsip mampu membawa Sabah ke arah kemajuan sebenar, katanya. Beliau menambah, sepanjang 26 bulan pentadbiran warisan, dasar-dasar kerajaan sering berubah sehingga menyebabkan pelabur hilang keyakinan, pembangunan tergendala dan ekonomi negeri lumpuh. Ketika rakyat berdepan tekanan ekonomi dan pandemik COVID-19, kepimpinan warisan pula sibuk berpolitik dan berebut kuasa. Akibatnya, rakyat menjadi mangsa kepada kerakusan politik. Suhaimi turut menyifatkan penggubalan undang-undang anti lompat parti selepas kejatuhan warisan sebagai bukti jelas bahawa tindakan parti itu telah merosakkan integriti demokrasi negara. Apa yang mereka anggap strategi politik sebenarnya menjadi pengajaran besar kepada seluruh negara bahawa kerajaan yang dibina atas pengkhianatan tidak akan kekal, tegasnya. Beliau mengingatkan bahawa pepatah Melayu, rumah tanpa tiang akan roboh, menggambarkan keadaan sebenar kerajaan warisan, yaitu kerajaan tanpa tiang kepercayaan rakyat. Mereka bukan pagar yang menjaga padi, tetapi pagar yang memakan padi. Warisan perlu bercermin. Kegagalan mereka bukan kerana orang lain, tetapi kerana kerakusan sendiri, katanya. Suhaimi juga menegaskan, BN Sabah komited mempertahankan kestabilan politik dan menolak budaya khianat yang hanya memecah belahkan rakyat. UMNO online, Sabah tidak boleh lagi dijadikan pentas politik katak. Cukuplah rakyat menjadi mangsa kerakusan kuasa warisan. Hanya kerajaan yang stabil dan berprinsip mampu membawa Sabah ke arah kemajuan sebenar, katanya. Para sahabat penonton sekalian, tindakan lompat parti sering dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Rakyat memilih wakil mereka berdasarkan manifesto dan janji yang dibuat oleh parti semasa kempen pilihan raya. Apabila wakil rakyat menukar parti selepas dipilih,
Ia dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pengundi. Selain itu, perubahan kerajaan yang berlaku akibat lompat parti sering menyebabkan ketidakstabilan politik, mengganggu dasar pembangunan dan menjejaskan keyakinan pelabur serta ekonomi negeri. Untuk menangani isu ini, beberapa langkah telah diambil. Pada tahun 2022, Malaysia melaksanakan undang-undang anti lompat parti di peringkat persekutuan yang bertujuan untuk menghalang wakil rakyat daripada menukar parti selepas dipilih. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan keyakinan rakyat terhadap sistem politik dan memastikan kestabilan kerajaan. Namun, pelaksanaan undang-undang ini di peringkat negeri masih menjadi isu yang perlu ditangani. Setiap negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang mereka sendiri dan tidak semua negeri telah melaksanakan undang-undang anti lompat parti itu. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa semua negeri di Malaysia melaksanakan undang-undang yang seragam bagi menangani isu lompat parti dan memastikan kestabilan politik di seluruh negara. Fenomena lompat parti juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Sabah. Parti-parti politik di negeri ini sering membentuk gabungan dan pakatan yang berubah-ubah bergantung kepada kepentingan politik semasa. Keadaan ini menyebabkan landscape politik Sabah sentiasa berubah dan sukar diramal. Namun, kestabilan politik adalah asas kepada kemakmuran rakyat. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa kerajaan yang terbentuk adalah hasil daripada pilihan rakyat dan bukan akibat daripada tindakan lompat parti yang tidak demokratik. Dalam konteks ini, adalah wajar untuk kita bertanya, apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan kestabilan politik dan integriti demokrasi di Sabah? Bagaimana kita dapat mengurangkan budaya lompat parti dan memastikan bahawa wakil rakyat bertanggungjawab terhadap mandat yang diberikan oleh pengundi? Dan yang paling penting, bagaimana kita dapat memulihkan keyakinan rakyat terhadap sistem politik kita? Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sentiasa peka dan berfikir secara kritis mengenai isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan kita. Kestabilan politik dan integriti demokrasi adalah tanggungjawab bersama. Marilah kita terus berusaha untuk memastikan bahawa sistem politik kita berfungsi dengan baik dan memenuhi kehendak serta kepentingan rakyat. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga akhir. Teruskan mengikuti perkembangan politik semasa dan jangan ragu untuk berkongsi pandangan serta pendapat anda di ruangan komen. Perbincangan yang konstruktif akan membantu kita memahami isu dengan lebih mendalam dan mencari penyelesaian yang terbaik. Sekian, kita jumpa lagi.